Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi kerana masih sudi bersiaran bersama-sama saya. Kita teruskan perbincangan dalam topik seni komunikasi suami isteri. Perkataan komunikasi itu sendiri memerlukan kita berhubung, berbincang, bercakap dan paling penting, prinsip asas. Pengalaman saya yang sudah 10 tahun berumah tangga, pengalaman ataupun pengajaran yang saya dapati ialah komunikasi yang terbaik, yang berkesan, asasnya ialah sikap percaya mempercayai. Suami mempercayai isteri, isteri mempercayai suami. Anak-anak percaya kepada ibu bapanya, ibu bapa percaya kepada anak-anak. Dan untuk sikap percaya mempercayai ini datang dalam kehidupan suami isteri, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada lain melainkan kita bercakap perkara yang benar. Apapun yang kita hendak sampaikan, kita perkara yang benar. Kita ceritakan perkara yang benar. Dan sesungguhnya, perkara yang sangat benar ialah tentang kehidupan akhirat. Kita banyakkan bercerita tentang kehidupan akhirat bersama isteri kita. Kerana perkara ini benar. Perkara tentang semua orang perlu usahakan, iaitu kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Ini perkara yang benar. Maka perkara yang benar ini kita war-warkan, kita kongsikan, kita banyak perbincangan tentang perkara ini di rumah kita masing-masing. Perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku konflik, apabila berlaku silap faham, maka tidak ada cara yang terbaik melainkan kita berbincang secara bersemuka. Berbincang dengan penuh diplomasi, suami bertanya dengan isteri, sayang-sayang, kita panggil isteri kita sayang, mengapa, apa masalahnya, mengapa muka masam sayang pada pagi ini. Kita bagi tahu isteri kita, kita tanya isteri kita, apakah punca berlaku masalah? Mengapa berasa susah hati? Mengapa wajah isteri kita nampak masam pada pagi ini? Kita minta penjelasan secara bersemuka daripada isteri kita. Dan perbincangan ini perlulah dalam cara diplomasi. Tidak ada kita sindir-menyindir, suami tidak menyindir isteri, isteri tidak menyindir isteri. Bercakap dengan terus terang, tidak ada prasangka. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara penting, prasangka. Kita ada prasangka buruk. Isteri kita belum pun meluahkan apa-apa, kita sudah ada prasangka buruk. Suami kita belum lagi menjelaskan perkara yang sebenar, kita sudah ada prasangka buruk. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang ketiga, dalam suasana kehidupan kita hari ini, mengejar kehidupan material, tidak salah, tetapi nampaknya masa berkualiti bersama isteri, bersama suami semakin berkurangan. Suami sibuk di pejabat, isteri juga sibuk di pejabat ataupun sibuk dengan urusan yang lain. Yang ada cuma baki-baki masa, sisa-sisa masa. Jadi walaupun baki masa beberapa jam, beberapa minit yang ada bersama suami isteri, kita cuba banyakkan aktiviti bersama-sama. Kita bersama-sama dengan suami kita. Suami juga beri masa bersama-sama dengan isteri. Maksudnya melakukan aktiviti yang sama. Tidak semestinya serentak, tetapi contohnya kalau isteri di dapur, suami apa salahnya bersama-sama dengan isteri di dapur. Tidak semestinya sama-sama memasak. Kalau boleh, lagi bagus. Tetapi sekurang-kurangnya temankan isteri di dapur. Menemankan suami minum petang. Walaupun isteri sudah minum petang di pejabat, temankan suami balik di rumah, duduk bersama-sama di satu meja ataupun duduk bersama-sama untuk minum petang. Dengar apa cerita daripada suami di pejabat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti bersama-sama. Rasulullah SAW juga pernah diriwayatkan sebagai kejar-mengejar, berlari dengan isterinya, dengan Aisyah. Sama-sama bergembira, aktiviti bersama. Mandi bersama-sama pun boleh, tidak ada masalah. Kita suami isteri, mandi bersama-sama, aktiviti yang bersama-sama. Cuma jangan ajak anak sekali mandi bersama-sama lah dengan kita suami isteri di dalam bilik mandi kita. Dan kita luahkan rasa apa yang terbuku di hati kita, luahkan kepada suami kita. Abang-abang ada masalah kewangan, selama ini tidak mahu memberitahu, hari ini baru nak memberitahu, tidak apa. Kita luahkan perasaan. Dan bagi suami pula, kita elakkan menghentam isteri. Terus mengatakan keburukan, mengatakan itulah awak, itulah puncanya. Kita tidak menghentam dengan mencari kesilapan, mencari kesalahan. Kerana awak lah, kerana awak buat macam tu jadi masalah seperti ini. Tidak. Tetapi kita beri cadangan yang membina supaya lain kali insya-Allah penyelesaiannya lebih baik.
Jika berlaku masalah kali pertama, kali kedua tidak akan berlaku lagi masalah, kerana inilah cadangannya. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahawa masa berkualiti penting, perlu kita fokuskan masa. Isteri di depan kita, kita cakap secara bersemuka. Suami di depan kita, kita bercakap secara bersemuka. Fokuskan apa yang disampaikan oleh isteri, kita dengar dengan bersungguh-sungguh. Apa yang disampaikan oleh suami, kita dengar dengan bersungguh-sungguh. Dan kita banyakkan peluang bersama-sama isteri, kita jelaskan kepada mereka perkara-perkara penting berkaitan bagaimana hendak meningkatkan kualiti perhubungan suami isteri di rumah kita. Untuk perkara yang lebih lanjut, saya akan sampaikan selepas ini tip-tip praktikal. Apakah bentuk-bentuk amalan yang boleh kita lakukan di rumah kita masing-masing untuk meningkatkan kualiti perhubungan suami isteri supaya rumah kita menjadi seumpama bayangan syurga di dunia. Teruskan bersama-sama dengan saya selepas ini.